Hai, Assalamualaikum. Sekali lagi bersama dengan saya, Madam Aingis. Saya dah lama betul tak buka Delima ni. Selalunya buka tapi just guna function-function utama lah. Macam Google Meet, nak akses kepada Google Classroom untuk buat pengurusan dokumen, task dengan pelajar. Dan sekali-sekala buka lah untuk webinar dan sebagainya. Tapi sedar tak rakan-rakan pendidik, akaun Delima kita sekarang ni dah sangat best. Okey, so kalau anda boleh lihat, sekarang saya dah login kepada akaun Delima saya. So pada bahagian kiri skrin kita, dia dah ada banyak dah. Ada program pensijilan Delima, program guru KPM, perkongsian ilmu dan sebagainya. Dan kalau tengok di tengah-tengah ni, ada menu utama. Okey, pernah tak kita tengok ada banyak button dekat bawah tu? Cuba rakan-rakan scroll, okey, kita boleh lihat ada pelbagai fungsi. Dan hari ni, saya tertarik dengan benda yang tengah in sekarang, iaitu kecerdasan buatan. Bunyi macam tak tahu kan? Okey, AI. Kalau sebut AI, orang akan asyik cakap tentang ChatGPT. Kalau sebut AI, orang akan cakap tentang image creator, pakai Bing tu yang macam-macam ada dekat prompter Malaysia, dekat Facebook tu kan. Okey, sedangkan sebenarnya dalam Delima itself, dia telah grupkan banyak AI yang kita boleh gunakan secara interaktif bersama pelajar dan juga banyak yang memudahkan tugas kita sebagai guru. Dalam PDP kita, kita bukan sekadar akan buat induction set, buat development. Selalu yang kita selalu terlepas pandang adalah untuk buat assessment pada hujung kelas kita. Kadang-kadang kita rasa tak sempat lah nak buat soalan, ambil masa lah. So hari ni, saya nak sama-sama tunjukkan kepada anda tentang satu AI ada dalam Delima link dia yang dipanggil sebagai Conquer AI. Okay, so rakan-rakan boleh lihat, so simbolnya adalah simbol warna pink ni. Okay, so bila saya klik, dia akan bawa kita kepada paparan Conquer AI. Okay, inilah dia paparan Conquer AI. Kalau rakan-rakan lihat, sekarang ni saya dah ada lah gambar saya sebab kita kena login ataupun sign in. Okay, macam biasa saja. Kalau saya tetap menggunakan akaun MOEDL saya, akaun Delima. So, bila kita login, kita akan dapat paparan seperti di skrin sekarang. So, kita fokus dulu kepada tiga bahagian di sebelah kiri kita. Kita ada create, kita ada explore dan kita ada activity. Okay, let's say kawan-kawan tak rasa nak buat task sebab kita rasa macam nak buat soalan susah. So, kita pergi pada bahagian explore. Okay, just boleh pilih kita punya subjek. Okay, lepas tu pilih tahap pelajar kita, high school ke atau sebagainya. So sekarang ni kalau tengok high school lah yang dah banyak masukkan. So saya mengajar biologi. So katalah saya pilih cellular process. Okay, kita preview quiz dan kita boleh lihat soalan-soalan yang telah orang lain buat. Contohnya soalan cellular process ni ada 5 soalan tak silap saya dalam set ini. Bukan, 10. Okay, dan untuk kita guna, just klik make a copy dan kita akan boleh edit dan kongsi dengan pelajar kita. Itu kalau kita explore. Okay. Dalam aktiviti, okay, akan dipaparkan semua quiz-quiz yang telah kita make a copy ataupun yang telah kita bina. Okay. Binanya taklah kita nak kena type, kita nak kena buat from scratch. Okay, this is AI, right? Okay, jadi AI ni you bagi instruction, kalau promptnya betul, okay, dia akan createkan untuk kita. Dan kalau real time dalam kelas pun kita tak sempat nak buat untuk hari tu, kita create sambil-sambil pelajar buat task, you dah terus boleh assign dalam kelas. Okay, so ini antara yang saya dah pernah buat. So ada beberapa tajuk. Okay, ini sebab saya try and error. Okay, so jom kita tengok apa yang you all boleh buat dengan Conquer AI ni. Okay, untuk Conquer quiz, okay, kita ada 3 step. Okay, di mana you all kena enter topik. Okay, dan lepas tu kita customize. Dekat bahagian customize, okay, kalau kita masuk detail, dia akan bagi outcome yang lebih exact lah dengan apa yang kita nak. So, usually saya sarankan, kalau kita nak buat assessment, jarang kita nak buat the entire topik. Boleh juga. Okay. Tapi dengan nanti saya akan tunjukkan kalau akaun percuma ni biasanya dia ada limited question. Jadi mungkin kita akan buat by subtopic. Okay. So hari ni saya nak pilih tajuk coordination di mana saya nak pilih tajuk neuromuscular junction. Di mana ini adalah salah satu
tajuk dalam bab coordination berkenaan dengan impulse transmission lah. Okay, so bila kita dah type, okay, just klik untuk step pertama ni, perkataan next. Okay, dia akan bawa kita kepada step yang kedua untuk kita customize. Okay, dekat sinilah ada beberapa perkara menarik. Okay, so kawan-kawan boleh pilih untuk create multiple choice question. Okay, ataupun boleh pilih yang mix, maknanya dia ada multiple choice, dia ada drag and drop, okay, dia ada fill in the blanks and so on. Okay, boleh read and respond, tapi usually read and respond ni you akan kena masukkanlah reading materialnya, okay, dan juga fill in the blank. Alright, so itu jenis soalan dan boleh pilih grade. Okay, kalau bahagian grade ni tadi, mana yang kita tengok dekat explore tadi tu macam banyak kan, hanya untuk high school. So katalah kita higher education, contohnya saya di matrikulasi, okay, pre-university kan. So saya pilih higher education, so tahap soalan tu akan lebih tinggi lah. Okay, dan bilangan soalan, okay, dia akan bergantung kepada jenis kita. Kalau rakan-rakan tengok, bila saya pilih multiple choice, saya ada option sebab ini akaun yang percuma sampai 10 soalan. Tapi kalau rakan-rakan beli, there is no limitation for question lah. Okay, so saya tak nak buat multiple choice, tapi nanti saya akan tunjukkan contoh yang multiple choice. Saya nak tunjukkan pada rakan-rakan, saya pilih mix. Okay, kita pilih 5 sajalah soalan. Kalau mix, kalau kita tengok pun sama, dia boleh up to 10. Okay, dan kita create, okay, pada bahagian bawah ni menarik sebab kalau kita ada certain notes atau certain text daripada buku rujukan yang kita nak masukkan sebagai reading material. So, pelajar boleh baca and then baru jawab soalan dalam pembelajaran kendiri, atau kita tak dapat nak masuk kelas disebabkan ada mesyuarat atau kursus. So, kita boleh tambah reading material ni. Untuk kali ni saya tak nak tambah. Okay, dan saya pergi kepada the third step, saya klik generate. Okay, so bila saya generate, okay, as usual macam ChatGPT, dia akan ambil masa sedikit untuk dia generate. Now tengok, dia dah generate 3 question. Okay, kita nak 5 soalan kan, dan saya pilih tadi mix mode. So jom kita preview apa soalan yang telah Conquer AI create untuk saya. Okay, selesai 5 soalan. Okay, so kita boleh lihat ada 5 soalan, dan bila kita pilih mix mode, sekarang ni soalan dia ada pelbagai bentuk. Okay, kalau rakan-rakan nak try, kita boleh terus pergi sebagai pelajar lah, pergi kepada response. Sekarang ni tak ada, so klik share. Okay, kita boleh share dalam bentuk link ataupun kita boleh share dalam bentuk QR. So, let's say sekarang saya nak jadi pelajar. Okay, saya akan scan link dan dia akan bawa saya kepada paparan saya sebagai pelajar lah. Okay, so kena masukkan nama, letaklah nama, minta pelajar letaklah nama mereka dan klik join the quiz. Okay, dan pelajar boleh straight away jawab. Kalaulah malas nak baca, pelajar boleh klik satu button untuk immersive reader dan dia akan bacakan untuk pelajar. Okey, tapi dia ambil masa lah untuk orang kata tengok, download dulu audionya. Okey, contoh kita try untuk first question nak dengar. Okey, untuk first question. Question 1. What is the main function of the neuromuscular junction? Option A, to contract muscle fibers. Okey. Option B, to generate heat. Option C, to produce neurotransmitters. Option D, to transmit electrical impulses. Okey, so kalau kita lihat untuk soalan pertama ni adalah soalan aneka pilihan. So pelajar bolehlah jawab. So contoh saya jawab to produce neurotransmitter, dan dia akan pergi kepada next question. Okey, kita pilih je lah. Saya nak tunjukkan pada rakan-rakan apa yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang ketiga ni, kalau kita tengok, dia adalah match the following. Okey, dia ada bagi soalan-soalan. Okey, dan kalau kita scroll ke bawah, dia minta pelajar mix and match. Contoh, dia bagi contoh-contoh neurotransmitter acetylcholinesterase ni, yang mana termnya. Katalah yang ni, pelajar drag. Okey, ataupun dia drag. So, ada soalan yang secara auto dah ada interaktif untuk aktiviti pelajar, dan pelajar tu boleh drag and drop. Bukanlah sekadar orang kata objektif kan. Biasa kita buat Google Form pun objektif atau multiple choice saja. Quizzes pun begitu.
Okey, so kita teruskan. Soalan yang ni dia boleh pilih dua. Nampak dia minta kita pilih dua soalan yang betul. Okey, dan last question adalah pilihan juga. Pilih dua yang betul. So bila pelajar dah selesai, pelajar hanya perlu klik submit. Dan secara immediate pelajar tu boleh nampak berapa peratus yang dia dapat immediate pada hujung kelas itu. Kita perlu ke minta pelajar tu untuk send markah pada kita? Tak perlu rakan-rakan. Sebab pelajar bukan sekadar dapat yang mana yang salah dan dibagi feedback untuk mereka punya ulang kaji. Kita tak perlu minta pelajar sebab rakan-rakan boleh kembali kepada kita punya quiz yang kita dah hasilkan, pergi pada bahagian aktiviti dan kita klik pada tajuk yang kita bina dan pada bahagian participant. Automatik kita sebagai pensyarah boleh tengok respon. Contoh tadi kita tengok ada satu pelajar dah respon, so markah dia 20% sama macam paparan yang ada pada paparan pelajar tadi. Dan dari 5 soalan, kita boleh lihat pelajar tu salah yang mana. So mana-mana yang betul dia akan hijaukan. So pada saya, kita dalam tempoh kurang dari 10 minit ni tadi, kita dah pilih je tajuk, masukkan input, generate soalan, pelajar boleh terus jawab. So apa lagi alasan kita untuk buat assessment kepada pelajar kita mengikut subtopik dan setiap topik yang kita ajar. Sangat mudah. Alright, macam yang saya janjikan tadi, saya juga nak ajak rakan-rakan tengok sebab biasalah bila percuma ada sedikit limitasi lah kepada kita. Kalau kita lihat dengan akaun yang basic, kita hanya dapat 10 quiz dan juga 100 respon. Ini kalau kita upgrade lah. Kalau pro pula $5, you akan dapat unlimited quiz, unlimited respon. Tapi kalau sekolah kita berminat dan subscribe, kita akan dapat level pro tu dan dapat integrate dengan kelas lah. Ini baru satu daripada banyak AI yang kita boleh integrate dalam PDP kita. Banyak lagi yang menarik. Bukan sekadar orang kata chat GPT je. Kalau kita tengok kita ada sekarang ni Copilot, kita ada Bing. Cuma kita perlu lebih kreatif bagaimana kita nak assimilate kecerdasan buatan ini ataupun AI dengan PDP kita. We are not going backward. Kita dah bersama generasi yang memang bergerak ke depan. So, suka ataupun tidak, kita perlukan perubahan ini. So, belum terlambat rakan-rakan untuk kita cuba benda yang baru. Biar lambat, asalkan kita dah mula. Dengan itu, sehingga perkongsian yang lain pada masa akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.